Baiklah, kita mulakan kisah yang pertama. Ini pada asalnya kisah ini ataupun catatan ini ditulis, dinukilkan di dalam jilid yang pertama, karya Al-Kamil. Tapi saya bawa ke sini untuk ceritakan tentang apa latar belakang macam mana sejarah Islam ditulis. Dan di bawah tajuk Zikrul Waqtil Ladzi Tadi'u Fihi Bi'amali Tarikh Fil Islam. Jilid pertama halaman ke-12. Kalau rakan teman-teman semua nak tengok, boleh rujuk kepada jilid 1 halaman ke-12 kitab Kamil fi Tarikh cetakan Darul Kutub Ilmiah. Ini selepas mukadimah. Asalnya habis mukadimah, lepas tu dimulakan dengan benda ni, tajuk ini. Okey, baiklah, kita lihat apa yang Al-Imam Ibn Athir tulis berkenaan dengan tajuk ini, supaya kita dapat tahu apakah kita dapat idea, kita dapat kefahaman, dapat maklumat bila sebenarnya sejarah Islam ni ditulis. Okey, kita tengok. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Zikrul waqtil ladzi ibtadi'u fihi bi'amali tarikh fil Islam. Menceritakan tentang bilakah dimulakan usaha untuk menulis sejarah Islam. Dia kata, ataupun bilakah mula-mula ditulis tentang sejarah di dalam Islam, ataupun bilakah penggunaan ataupun ketetapan tarikh ataupun penggunaan tarikh dalam Islam. Itulah kita boleh tengok ataupun kita boleh faham daripada tu, dan kita tengok apa yang diceritakan. Qila, Al-Imam Ibn Athir menggunakan qila, bermaksud itu maklumat yang didapat oleh Al-Imam Ibn Athir. Qila bermaksud dikatakan. Kalau kita tengok, kita bahas sikitlah berkenaan konsep qila. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab, dia ada fi'il, bina mabni, bina ma'lum dan majhul. Kalau bina ma'lum ni, dia mesti ada fa'ilnya. Qala Muhammadun, qala apa? Qala Zaidun. Tapi apabila digunakan qila, bermaksud Al-Imam Ibn Athir mencatatkan maklumat yang barangkali beliau tidak dapat pastikan tentang mana sumber maklumat itu, ataupun beliau wallahualam mungkin tidak ingat ke apa, tapi beliau nak selamat, beliau letak qila. Jadi sebagai kita yang membaca, yang boleh ataupun mengkaji sejarah, kalau jumpa riwayat yang berbentuk macam ni, qila, tak usahlah kita kata benda ni menjadi satu benda pokok sangat. Dia bukan benda yang asas pun. Dia sekadar maklumat. Jadi bila maklumat tu, kita boleh nilai lah macam mana. Tapi tak perlulah sampai membawa kepada kita menghukum orang lain. Jadi itulah yang berlaku pada zaman dulu. Bila seorang sejarawan atau ulama itu mendapat satu informasi, beliau nak selamat, atau beliau sebagai tanda telitinya, beliau letaklah perbezaan perkataan ataupun kegunaan yang berbeza untuk perkataan bagi meriwayatkan peristiwa. Jadi qila, bina majhul, tak ada, kita tak tahu siapa yang kata. Dikatakan, kalau terjemahannya dikatakan. Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah amara bi'amali tarikh. Situ saja. Jadi letakkan nota kaki di situ, nombor 2. Akhrajahu Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq Al-Kabir. Wa huwa min riwayat Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala marfu'an wa fihi irsal wa inqita'an fayakunu bihadza dha'if. Jadi pentakhrij kitab Al-Kamil fi Tarikh ini telah menjelaskan siapakah fa'il yang dihazafkan ataupun tidak disebutkan dalam riwayat yang ni. Jadi siapa yang meriwayatkan ni adalah pentakhrij jelaskan, ini adalah hasil daripada riwayat Ibnu Shihab Az-Zuhri, seorang ulama besar di Madinah, seorang tabi'in yang hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ibnu Shihab Az-Zuhri, beliau lah yang pertama mengumpulkan, antara ulama pertama yang mengumpulkan hadis dan juga sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikata fayakunu bihadza dhaif. Jadi khabar ataupun riwayat ini pentakhrij keluarkan status dia adalah bersifat dhaif. Jadi dikatakan, maksudnya riwayat ini bersifat lemah. Jadi kita boleh faham pendapat yang pertama, sejarah Islam ataupun tarikh
ataupun kita kata Rasulullah memerintahkan sendiri supaya menulis sejarah ni adalah satu riwayat yang dhaif. Begitu. Kita tengok lagi. Was-sahihil masyhur. Ni yang sahih dan masyhur. Itu menarik Ibnu Athir. Jadi kita dapat lihat daripada mukadimah yang kita dah baca sebelum ini betapa Ibnu Athir dia menyatakan ataupun kita kata beliau menyusun pendapat yang ada yang beliau dapat, kemudian beliau menjelaskan yang manakah yang sahih dan manakah yang masyhur supaya kita dapat menilai. Itulah kita kata maklumat yang diperolehi ataupun pengurusan maklumat yang dilakukan oleh Imam Ibn Athir dalam menyusun kitab beliau. Anna Umar yang masyhur dan sahih, Anna Umar Ibn Al-Khattab amara bi wad'i tarikh. Ini yang kita biasa dengar. Yang mula-mula sekali menggunakan kita kata istilah kita biasa sebut sebagai kalender ataupun boleh juga sebagai mencatat sejarah, tarikh dan sebagainya. Sebab tarikh ni kita boleh faham dia waktu maksud tarikh yang hari bulan ni ataupun sejarah. Jadi kita tengok apa konteks yang diceritakan oleh Ibnu Al-Athir. Wassababu zalika anna Aba Musa al-Ash'ari kataba ila Umar annahu ya'tina minka kutubin laysa laha tarikhin. Kisah dia. Sebab kenapa Umar Al-Khattab, jadi kita boleh faham ketika itu zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Itu zaman Khalifah yang kedua Rashidin. Bermula pada tahun 13 Hijrah. Khalifah Abu Bakar memerintah 11 hingga 13 Hijrah. Umar Al-Khattab 13 Hijrah hingga 23 Hijrah. Jadi sebabnya adalah Abu Musa al-Ash'ari, seorang gubernur yang dilantik oleh Umar Al-Khattab, menghantar satu penulis ataupun menghantar surat lah kepada Umar yang tidak laisa laha tarikh, yang tak ada dinyatakan hari bulannya, tarikh, catatan bila, maksudnya surat rasmi, dokumen kerajaan tapi tak ada tarikh. Jadi Umar pun, ini ijtihad Umar lah. Fajama Umar nas li musywaratun. Jadi Khalifah Umar Al-Khattab pun kumpulkan dan untuk memanggil para sahabat untuk bersyarat. Faqala ba'duhum arikh bima ba'athatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cadangan yang mengatakan kita gunakan tarikh bermula daripada bilakah hari utusan Nabi SAW sebagai Rasul. 17 Ramadan kan. Nabi jadi Rasul. Waqala ba'duhum, ada sahabat yang lain berkata bimuhajarati Rasulullah. Bimuhajarati Rasulillah SAW. Kita gunalah dengan tarikh bila Nabi mula hijrah. Faqala Umar, kata Umar, bal nu'arikh bimuhajarati Rasulillah SAW. Kita gunalah, kita ambil keputusan, Umar kata, kita gunakan tarikh, kita mulakan tarikh kita adalah bersandar kepada bilakah Nabi SAW berhijrah. Fa'ina muhajaratihi farqun bainal haqqi wal batil. Kerana pada hijrahnya baginda itu adalah menandakan pemisahan di antara kebenaran dan kebatilan. Gitu. Pindah daripada Mekah ke Madinah dan menandakan satu era baru dalam sejarah Islam. Okey, habis. Qalahu Asy-Sya'bi. Jadi riwayat ini didatangkan oleh Asy-Sya'bi, seorang tabi'in juga Asy-Sya'bi.